Kementerian berikan tepukan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perak sejahtera 2030. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Daud Ridwan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zahir bin Abdul Khalid, Yang di-Pertua Dewan Negeri Perak. Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat, pengamal-pengamal media, di jemputan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinan jua dapat kita bersama-sama berada di kenduri rakyat sempena lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negeri Perak pada petang yang penuh bermakna ini. Dan sukacita di kesempatan ini juga bagi pihak Majlis Pengucapan Penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin, khasnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi meluangkan masa untuk hadir bagi menjayakan majlis pada hari ini. Dan belum terlambat kiranya untuk kita mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Hadirin yang dimuliakan, semoga majlis ini diberkati dan kita beroleh keberkatan dan kerahmatan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Sahibul Fadilah Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak, untuk memimpin bacaan doa. Sukacita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan ke hadratmu ya Allah, di atas limpah rahmat perlindungan kepada kami sekalian dengan aman, tentram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Kami memohon kepadamu ya Allah, semoga diperkukuhkan perpaduan, dipereratkan persaudaraan dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat taufik dan hidayahmu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran ke hadratmu di atas keizinan dan limpah kurniamu. Dapatlah kami berkumpul dan menjayakan majlis kenduri rakyat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Semoga majlis yang mulia ini dirahmati dan diberkati serta mendapat keredaanmu ya Allah. Allahumma ya dzal manni wal ihsan, kami juga memohon kasih sayangmu ya Allah agar jiwa dan kehidupan kami beroleh keamanan di dunia hingga dapatlah kami mengimarahkan bumi seperti mana yang engkau perintahkan. Maka daripada engkaulah sahaja ya Allah kami memohon bantuan dan pertolongan. Allahumma ya akramal akramin, kami dengan segala rendah diri
memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hambamu sekalian dengan taufik dan hidayah, sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami lakukan mendapat sepenuh kejayaan dalam keredaan dan restu-Mu di sepanjang zaman. Allahumma ya Malik, Allahumma ya Malikud dunia wal akhirah, berkatilah negara Malaysia ini dan rahmatilah di bawah pelindungan-Mu sekalian yang bersangkutan dengannya. Semoga bumi pertiwi kami mendapat petunjuk dari-Mu ke jalan yang Engkau redai, serta dengan penuh kehormatan dan kesucian, di samping meninggikan syiar-Mu dalam semua bidang. Allahumma ya malika yaumiddin, peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala mara bahaya, balak bencana, wabak penyakit dan huru-hara. Pandulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam pelaksanaan tanggungjawab yang diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, tenteraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'ruf. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Yang mana Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini akan diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Daur Ridwan, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam perak sejahtera 2030. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid, Speaker Dewan Undangan Negeri Perak Darul Ridwan, yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Parlimen Negeri Perak, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perak, datuk-datuk, datin-datin, pegawai-pegawai kanan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, dan semua tuan, puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan berkat kebesaran dan keagungannya jua kita dikurniakan nikmat kesihatan dan diberikan kesempatan waktu pada hari yang penuh barokah ini untuk hadir dan berkumpul bagi meraihkan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Mewakili Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat negeri Perak, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November yang lalu.
Sebelum meneruskan ucapan, izinkan saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Urustia yang diketuai oleh Yang Berhormat khususnya bahagian khidmat pengurusan pejabat syarikat kerajaan negeri serta semua pihak yang telah berkolaborasi dalam memastikan perjalanan program kita pada hari ini berjalan dengan baik seperti yang dirancang, insya-Allah. Walaupun notis yang diberikan amat singkat, tetapi di atas komitmen itu saya sangat-sangat menghargai. Yang amat berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, sudah hampir 2 minggu kita meninggalkan tarikh 19 November 2022, iaitu tarikh PRU 15, yang pastinya memahat satu lagi sejarah penting negara apabila rakyat membuat keputusan memilih kerajaan. Hingga saat ini, pelbagai pihak sama ada pemerhati politik, ahli akademik, ahli ekonomi, para cendekiawan hinggalah kepada rakyat marhain tampil dengan pelbagai pandangan, kupasan dan juga ulasan. Masing-masing dengan teori dan falsafah politik sendiri, masing-masing tampil dengan sudut pandangan secara pro dan kontra terhadap realiti baharu politik Malaysia, khususnya yang menyentuh soal pembentukan kerajaan, bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri, termasuklah di negeri Perak yang tercinta ini. Namun, sebanyak mana pun tambahan pandangan yang muncul dari polemik politik pasca PRU 15, kita perlu menerima hakikat betapa pentingnya kita semua, sama ada ahli politik, birokrat maupun rakyat jelata tanpa mengira garisan kaum dan agama, untuk segera tak langkah ke hadapan, mengorak langkah untuk mendepani cabaran-cabaran sebenar yang sedang menanti di hadapan kita. Terlalu banyak indikasi dan pemboleh ubah dalam unjuran ekonomi yang menunjukkan kemungkinan jelas bahawa dunia bakal berdepan ke melesetan. Dengan tekanan inflasi yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan dasar monetary agresif yang diambil oleh hampir ke semua pusat di seluruh dunia, unjuran kemelesetan ekonomi hampir pasti menjadi kenyataan. Oleh itu, pada hari yang dimohon keberkatan ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama menganjurkan diri untuk bergerak ke hadapan, meletakkan titik noktah kepada politik yang hanya akan mengundang keresahan. Kita perlu ada zaman yang jitu untuk meletakkan negara kembali kepada paksi kestabilan supaya tumpuan kerajaan dapat dihalakan sepenuhnya bagi mendepani cabaran-cabaran ini. Kita tidak punya banyak masa untuk terus berpolitik. Nadi dan enjin ekonomi mesti segera diperkuatkan. Kemaslahan rakyat yang masih merasai hambatan pandemik COVID-19 mesti selalu diberi keutamaan. Percakapan peluang pekerjaan mesti menjadi agenda penting kerajaan. Polisi pelaburan mesti segera disegarkan, digilap dan ditata kelola dengan baik agar mampu memberi keyakinan kepada para pelabur. Kecekapan pentadbiran jentera kerajaan perlu sentiasa kita perkukuhkan. Alhamdulillah, dalam konteks negeri Perak, saya dan rakan-rakan dalam kerajaan sedang memberi tumpuan khusus kepada semua agenda penting ini. Untuk maklumat yang amat berhormat Perdana Menteri dan para hadirin sekalian, saya dan Barisan Exco Kerajaan Negeri sudah pun 2 kali mengadakan mesyuarat Exco mingguan. Saya bersyukur kerana melihat adanya kesungguhan dalam Barisan Exco untuk menjunjung matlamat yang sama, iaitu untuk bekerjasama memakmurkan negeri dan mensejahterakan rakyat. Saya yakin dengan sikap keterbukaan dalam mengurus perbezaan di sebalik kerencaman pandangan, kita mampu mencipta polisi-polisi yang baik demi kebaikan rakyat dan juga negeri.
Saya juga sangat menghargai komitmen yang diberikan oleh Barisan Esko untuk kita sama-sama berganding bahu bagi menjayakan Plan Perak Sejahtera 2030 yang telah saya lancarkan pada bulan Jun yang lalu. Secara dasarnya, pemetaan Perak Sejahtera 2030 menetapkan 3 sasaran utama Perak, iaitu sejahtera sosial, sejahtera ekonomi dan sejahtera politik. Ia menggariskan 6 agenda, iaitu jaminan sekuriti makanan, memacu ekonomi digital, pembuatan keputusan berpacukan data, Perak Koridor Tibet Malaysia, pelumbungan lestari dan tadbir urus projek berkepentingan negeri. Saya amat yakin dengan komitmen dan kesungguhan yang diberikan, segala hasrat murni yang terkandung dalam plan ini insya-Allah dapat dijayakan. Pemetaan plan ini bersandarkan niat untuk memulihkan segera ekonomi dan membangunkan kapasiti dan keupayaan rakyat agar mudah-mudahan negeri Perak ini akan terus disirami dengan kemakmuran dan rakyat dapat meraksai nikmat kesejahteraan. Dalam hubungan ini, saya percaya kejayaan plan ini juga dapat dipacu hasil sinergi yang baik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Apatah lagi yang amat berhormat Perdana Menteri daripada Parlimen Tambun Negeri Perak. Kesaling hubungan yang harmoni antara negeri dan persekutuan perlu sentiasa diperkukuhkan agar apa jua isu yang melingkari kehidupan rakyat dapat sama-sama kita tangani secara objektif insya-Allah. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kesudian meluangkan masa bersama rakyat pada hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang dapat sama-sama turut memeriahkan setiap program yang diatur. Penghargaan juga kepada pihak Rusia dan semua pihak yang bertumpus lumus melakukan persiapan bagi menjayakan program yang kita rancangkan. Saya harap program ini bukan sahaja akan membina hubungan lebih erat antara kerajaan dan rakyat, tetapi juga mengukuhkan semangat silaturahim dan masyarakat tanpa mengira garisan kaum dan agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis bangga dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Mohamad sebentar tadi. Hadirin yang berhormat sekalian, kini tibalah saat yang dinantikan, yaitu ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya, Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, Speaker Ahli Masyarakat Kerajaan Negeri, Datuk Seri Usaha Kerajaan Negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, dalam acara pertama keluar dari Kuala Lumpur Putrajaya, saya pilih Tambun Perak. Dan saya telefon waktu malam 2 malam yang lalu kepada Menteri Besar dan saya ucap terima kasih kepada beliau dan Datuk Seri Kerajaan Negeri kerana dalam masa singkat membuat persiapan yang sangat permai mengajak rakyat untuk bersama. Tentunya saya harus mulakan mengucapkan syukuran kepada Allah SWT dan ucap terima kasih kerana keputusan saya untuk memilih Tambun sebagai pengkalan penting
dalam kerajaan Malaysia sekarang disambut baik oleh rakyat. Dan saya percaya seperti mana disebut oleh Datuk Seri Sarani tadi, ini satu tanda baik, bukan saja bagi Tambun, tapi memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih segar dan meyakinkan di negeri Perak Darul Ridwan. Saudara-saudara yang dikatakan, seperti mana disebut oleh Saudara Menteri Besar sebentar tadi, pilihan raya telah berlalu. Masa sekarang adalah masa menumpukan perhatian bekerja. Rakyat sama ada memilih parti kerajaan atau pembangkang, itu mengendaki nasib mereka dibela. Masa depan mereka terjamin. Pendidikan anak-anak mereka lebih bermutu. Kos sara hidup lebih terkawal. Kemudian kesihatan lebih baik. Prasarana biasa tentunya lebih baik. Ini semua boleh berlaku insya-Allah. Sekiranya kita mula dengan contoh yang baik. Pimpinan itu taklifun wa tasyrifun. Pimpinan itu tanggungjawab, bukan keistimewaan. Maka tanggungjawabnya adalah untuk menentukan pertama, segala kelemahan yang lampau. Ada kekuatan, kita manfaatkan. Ada kelemahan, kita ketepikan. Ada masalah pembaziran, rasuah, aneh harta rakyat itu dipunggah untuk beberapa kerat, itu mesti dan wajib dihentikan segera. Saya bersyukur kerana satu permulaan yang baik. Saya menemui Ketua Suasana Negara dan atas inisiatif beliau menemui semua pimpinan kanan, pejabat awam, dan saya lihat kesediaan dan semangat mereka untuk bersama menjamin perubahan untuk bawa kebaikan kepada rakyat. Juga beberapa kali berbincang dengan Bawah Duli yang Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan supaya barisan jemaah menteri dapat diatur segera. Yang layak ini ratusan orang. Yang terpaksa dipilih itu tentunya lebih terbatas. Kerana seperti mana saya sebut sebelum ini, kita tidak mahu terlalu ramai menteri, kita tidak mahu terlalu ramai duta-duta taraf menteri, kerana kita nak jimatkan wang dan dana supaya dapat pulangkan balik kepada rakyat. Jadi sebab itu saya telah ambil keputusan, persembahkan kepada tuanku, dan insya-Allah saya akan umumkan barisan jemaah menteri lewat petang ini. Kalau keadaan biasa, kalau nak umumkan barisan jemaah menteri lewat petang ini, sepatutnya tidak ada program pada hari ini, kita tumpu hal yang demikian. Tapi saya tak boleh ketepikan panggilan Tambun dan orang Perak. Jadi yang pengumuman itu akan saya lakukan kemudian, tetapi yang saya nak sebut di sini ialah marilah kita bersama. Ya. Sekarang giliran saya. Bulan lalu giliran orang lain. Tahun lalu orang lain lagi. 2 tahun yang lalu juga orang lain. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu orang lain. Ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang ini kekal sepenuh penggal. Untuk apa? Untuk pastikan tumpuan ekonomi. Saudara, pengangguran, kemiskinan, kos sara hidup, kekurangan barang-barang keperluan, itu suatu hal yang menyentuh, mengesankan kehidupan rakyat. Itu bagi saya utamanya, sebaik disusun jemaah menteri, saya akan panggil mesyuarat khas hari Isnin ini juga untuk menetapkan beberapa peraturan bagi jemaah menteri, cara mereka mengurus kementerian,
cara mereka berdamping dan bekerja sama dengan pejabat awam, cara mereka pengumuman-pengumuman dasar, dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada yang sepatutnya. Tumpuan kita adalah pembangunan ekonomi. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana sekurang-kurangnya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu import akan lebih kurang, tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam, ternakan, baja juga dapat dikurangkan, dan insya-Allah boleh dikurangkan kos terutama. Itu sebabnya keyakinan itu penting. Yang kedua, tentunya kita harus beri tumpuan apa dasar, bagaimana ini kekuatan pimpinan politik dan pejabat awam itu kan, kerana pengalaman yang lalu kadang-kadang ada ketegangan atau tidak sehaluan. Jangan kita peduli sangat sindiran dan singgungan yang terus ditempatkan. Tegaskan sebagai Perdana Menteri, ketetapan, janji dan jaminan dalam perlembagaan negara tetap akan dipertahankan. Ini masa dan peluang saya usahakan supaya mengangkat martabat dan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara ini. Ini masanya kita teruskan dan program penghayatan Islam, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kita akui perjanjian muafakat yang telah menetapkan kedudukan hak keseimbangan orang Melayu dan Bumi Putera, dan kita memanfaatkan bukan untuk Bumi Putera atas yang kaya dan terpilih, tetapi untuk Melayu yang bawah, yang ramai, yang miskin ini. Dan akhirnya kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Baru-baru ini alhamdulillah saya menyatakan sendiri terima kasih kepada semua Raja-Raja Melayu kerana keprihatinan mereka mau mempertahankan prinsip demokrasi. Kerana pilihan raya Pakatan Harapan telah mencatat kursi paling banyak, dan keduanya jumlah pengundi paling banyak berbanding dengan semua parti yang lain. Sebab itu Raja-Raja Melayu telah menetapkan untuk memberi ruang kepada saya memimpin, dan bersama kita wujudkan kerajaan perpaduan. Apa kebijaksanaan wujudnya kerajaan perpaduan? Kerajaan itu kukuh, tidak lagi simpang siur politik yang melelahkan. Rakyat mahu jaminan hidup mereka, bukan nak lihat orang-orang politik ini bercanggah berterusan. Maka sebab itu saya ucap terima kasih, termasuk di sini sekarang ni yang mengambil inisiatif awal mempertahankan semangat kerajaan perpaduan itu. Jadi kita ada umpamanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS Sarawak sebagai induk yang menjamin majoriti yang bergaya di Parlimen, insya-Allah. Untuk apa? Untuk jamin hentikan rasuah, hentikan penyelewengan, hentikan pembaziran, dan angkat martabat rakyat untuk dibela sepenuhnya. Jadi doakanlah saudara. Kita tahu bila ada kemenangan bukan untuk kita bangga dan takabur. Dalam Fathu Mekah, Rasulullah kata, apa pengajarannya? Pengajarannya pertama, Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaik. Rasulullah diperintah pertama puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
bukan kebanggaan diri kita. Kedua, mohon ampun kepada Allah SWT. Astagfirullah. Dan ketiga, hentikan bertaubat, meninggalkan kelemahan-kelemahan yang lampau. Ini dia dan kaedah yang kita harus lakukan. Dan saudara, saya harap terus pergi kerjasama. Banyak teguran seperti mana disebut oleh Datuk Seri Sarani tadi terhadap inisiatif ini, tapi saudara tanya, apa pilihan kita? Kita boleh pilih untuk terus bertempur rakyat derita, atau kita pilih untuk bekerjasama sebagai satu pasukan untuk jamin masa depan Malaysia yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Saya ucap sekali lagi jazakumullah khairan kathiran, terima kasih tidak terhingga kepada rakan-rakan, kerana ini seperti mana saya sebutkan tadi adalah acara pertama saya di luar Putrajaya dan Kuala Lumpur, dan saya datang dengan rasa sangat gembira. Alhamdulillah, persahabatan, ukhuwah dan persaudaraan di kalangan orang Melayu, Cina, orang India, orang asli yang menunjukkan semangat satu pasukan menyelamatkan negara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, atas ucapan sebentar tadi. Suasana petang cukup indah, duduk bersama hadirin semua. Ucapan utama sempurna sudah, tiba masanya kita menjamu selera. Untuk itu, maju mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Diri Kehormatan serta hadirin sekalian untuk menikmati jamuan. Dipersilakan.